Assalamualaikum, selamat sejahtera. Untuk subjek geografi tingkatan 2, bagi bab 3 dan bab 4. Temanya ialah geografi fizikal. Hari ini kita akan menjawab soalan struktur untuk soalan bahagian B. Okey, kita terus tengok soalan 1 berdasarkan gambar rajah. Okey, gambar ini clearly you can see ini adalah awak tengok anak panah tu ini adalah gambar putaran, rotate, putaran bumi. Kita baca soalan. A, namakan jenis pergerakan bumi dalam gambar rajah di atas. 1 markah. So ini adalah gambar putaran bumi. Okay, next, B. Tempoh. Tempoh means masa. Tempoh pergerakan kalau satu pusingan lengkap, satu rotation bumi mengelilingi matahari ialah 1 markah. So, kalau murid tulis 24 jam, kita terima. Okey, markah diberi. Ataupun ada murid tulis 1 day, 1 hari. Okey, diterima. Next, soalan C. Pergerakan bumi pada paksinya ialah dari arah. Arah apa? Okey, pergerakan bumi dari paksinya adalah dari arah barat ke timur. Okey, next. Soalan D. Again, pergerakan bumi menyebabkan matahari kelihatan di sebelah mana dan terbenam di sebelah mana, 2 markah. Okey, matahari kelihatan terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Soalan seterusnya. Berapakah kecondongan paksi bumi dari satah tegak? Berapa darjah? Saintis dah buat kajian, dalam buku teks telah dinyatakan kecondongan paksi bumi ialah 23,5. 23 1/2 darjah. Kamu kena tulis simbol darjah ni kalau tak ada perkataan ini. Then you need to nyatakan the symbol. Tapi oleh kerana dalam soalan ni telah ditulis perkataan darjah, tak perlu lagi tulis simbol. Just biarkan macam gitu saja. 23 1/2 darjah. Soalan G. Nyatakan 2 kesan yang berlaku akibat pergerakan bumi. Pergerakan bumi apa? Dalam gambar tadi pergerakan bumi ada 2 putaran, peredaran. Tapi dalam soalan ni pergerakan bumi yang terlibat ialah putaran bumi. Actually ada banyak kesan. Kalau bumi berputar, kesannya apa kepada kita? So, antara kesannya kalau bumi berputar, of course kejadian siang dan malam. Tulis kejadian siang dan malam. Next. Bila certain tempat siang, certain tempat malam, apa lagi kesannya ialah perbezaan waktu. Masa dia berbeza. Perbezaan waktu. Waktu tempatan. Okey. Tidak berlaku di negara kita. Di negara kita ada Malaysia Timur, ada Malaysia Barat, Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Dulu masa kita berbeza. Sabah masa lain, Kuala Lumpur masa lain. Dulu. Tapi sekarang kita telah standardize kan. Okey, tapi perbezaan waktu tempatan. Tapi bagi negara Indonesia contohnya, ada Indonesia besar populasinya besar, negaranya besar. So negara Indonesia berbeza waktu. Sama ada Indonesia Barat, sebab Indonesia besar. Ada Sumatera, ada Kalimantan. So waktunya berbeza. Okey, next. Apa lagi kita boleh tambah kesan putaran bumi ni?
Just for your information, sebagai general knowledge dan kita pun nak belajar. So, antara kesannya lagi ialah, okay, bila certain tempat siang, certain tempat malam, tempat yang menerima pancaran matahari berbeza dengan yang pada waktu malam ada bulan. So, of course, kesannya ialah bila ada bulan, ada tarikan graviti. Kita pernah discuss sebelum ni. So, tarikan graviti bulan menyebabkan kejadian pasang surut. Kejadian pasang. Pasang means air laut pasang, air laut tinggi, dan surut. Air laut semakin berkurangan. Dan surut air laut. Okey. Next, kesan lain juga kamu boleh tolong tambah pembiasan angin lazim. Pembiasan angin lazim. Next, soalan 1 settle. Kita terus pergi ke soalan 2. Berdasarkan gambar rajah. Kita tengok gambar. Ada 4 ni. Gambar apa ni? Kita direct pergi kepada soalan A. A, nyatakan 4 musim yang terdapat dalam gambar rajah di atas. Ada 4 musim. So, soalan ni minta kamu nyatakan apa dia 4 musim yang terlibat. Iaitu kita tulis, first kali kita tulis apa? Musim bunga. Okey, musim bunga. Lawannya musim apa? Yang daun jatuh. Musim luruh. Next, musim sejuk. And the last one, musim panas. Okey. Next, soalan yang seterusnya. Kita baca soalan B. Nyatakan musim yang terlibat dengan kejadian solstice. Okey, kejadian solstice ni hanya melibatkan 2 jenis musim saja. Iaitu musim panas dan musim sejuk. Musim sejuk ni saya nak lukis gambar snowman. Musim sejuk. Okey, next. C. Berikan 2 contoh negara yang mengalami iklim seperti ini. Okey. 2 markah buat 2 contoh negara. So, bila kita ada 4 musim, ini bukan iklim khatulistiwa. Malaysia khatulistiwa, Singapura khatulistiwa, Indonesia khatulistiwa, Thailand khatulistiwa. Khatulistiwa means panas, lembap sepanjang tahun. Lembap hujan. So, bila ada 4 musim, ini bukan khatulistiwa. So, kamu tulis negara apa yang kamu tahu mengalami 4 musim. Saya believe kalau for girls, kalau saya tanya soalan dalam kelas, normally mereka akan cakap negara yang memang dekat dengan mereka lah. Iaitu negara Korea. Korea 4 musim kan. Negara apa lagi? Negara Jepun. Tulis je negara yang kamu tahu 4 musim. Negara Amerika for example. Negara apa lagi? Kalau kamu tahu, just nyatakan saja. Senaraikan. Negara Korea, negara China pun boleh. Ataupun mana-mana negara Europe. Contohnya negara Europe France. Okay, Perancis, France. Okay, next. Soalan yang terakhir. Nyatakan 2 kesan peredaran bumi mengelilingi matahari. 2 markah. Tadi soalan 1. Putaran bumi. Now, peredaran bumi. Bumi berpusing mengelilingi matahari. Beredar mengelilingi matahari. Actually ada beberapa kesan. Tapi soalan minta 2. Kita akan nyatakan lebih. Bila bumi beredar mengelilingi matahari,
Apa yang berlaku untuk certain negara akan berlaku kejadian 4 musim. Kejadian 4 musim. Okey, bukan negara kita lah. Negara kita panas dan hujan sepanjang tahun, the whole year. So, bila kejadian 4 musim ni, kalau khatulistiwa, negara kita, siang dan malam kita lebih kurang sama. 12 hours, 12 hours. Okay? Tapi for certain countries, especially countries yang mengalami 4 musim ni, siang dan malam mereka berbeza. So, kita boleh tulis waktu siang dan malam tidak sama panjang. Okay, mungkin siang ni lebih lama compare to waktu malam. Tidak sama panjang masanya. Okay, what else? Okay, kita boleh juga tulis peredaran bumi ini menyebabkan berlakunya gerhana. Gerhana apa? Gerhana matahari. Boleh. Ada lagi? Boleh juga berlaku gerhana bulan. Okay. So that's all for now. 2 soalan struktur bahagian B. Thank you.